sekarang. Murid-murid, sekali lagi Assalamualaikum. Selamat sejahtera ya kerana datang pada pagi ini. Terima kasih kerana masuk kelas ya. Jadi seperti biasa, cikgu akan buat PDPR untuk 2 minggu ini ya cikgu. Kamu semua dah tahu, saya buat masuk untuk perkara ini kan. Dah biasa dengan PDPR. Cikgu akan guna bahan seperti yang ditunjukkan pada screen PowerPoint ini. Mungkin ada antara kamu nak tanya cikgu, mana boleh dapat PowerPoint ini kan? Tak apa. Nanti cikgu akan wujudkan balik Google Classroom yang anda semua dah masuk. Mungkin cikgu tengok macam mana, padamkan ke buat semula ke ataupun teruskan lagi. Cikgu akan share di Google Classroom setiap kali bahan yang cikgu guna di dalam kelas. Okay, dalam 2 minggu ini. Dan cikgu berharap anda semua boleh buka buku teks, yang ada buku teks itu boleh mula baca ya. Kita akan buat dengan kelas bab pertama kita ya, tingkatan 5 iaitu mikroorganisma. Dan sebelum kita mulakan kelas, okey, jadi cikgu nak tunjukkan ini adalah kelas, ini ada buku teks anda sains tingkatan 5 ini ya. Jadi murid-murid, ya, apa yang kamu perlu buat dengan buku tulis itu? Cikgu, saya dah ada buku tulis, apa yang saya nak tulis? Bagus. Kalau kamu tanya soalan itu, ya. Kerja pertama kamu selepas kelas ini, ya, 30 minit terakhir itu cikgu akan biarkan offline ya. Sekarang online bersama dengan cikgu. Kerja pertama kamu untuk buku yang dah biasa dengan cikgu Prima dan juga dan MTV 1 ya. Tahun lepas dah tahu, ya. 3 ataupun 4 muka surat yang pertama itu kamu akan tulis indeks ya. Cikgu tunjukkan sekali lagi indeks ini ya. Tolong tulis sebab ini bukti. Ada antara kamu yang tak kisah PBD, pentaksiran bilik darjah dapat TP1 ke, TP6 ke, tak kisah. Tapi ada antara kita kisah. Benda ini sepatutnya serius ya. Serius ya. Tolong jangan ambil cakap, cikgu PBD ni tak penting. SPM saja yang penting. Tidak. PBD ini adalah pentaksiran yang berpanjangan. Kita diuji, kita dinilai setiap masa. Yang kita boleh tunjukkan pada ibu bapa ataupun diri sendiri. Okey, kita dah tahu sampai mana, macam mana cikgu faham saya ataupun cikgu nilai saya. Kalau tidak, last minute SPM dapat A ke B ke C ke D ke, itu je kamu tahu. Tapi adakah tak kamu belajar sains? Belajar. Jadi untuk buktinya anda belajar ni, PBD lah kita nak nilai kamu. Jadi murid-murid yang saya hormati sekalian PBD ni kalau kamu nak buat, pertama sekali cikgu nak kamu buat ialah indeks ya. Lepas indeks itu, apa yang ada dengan cepat sekali ia bilangan, perkara dan paling tidak mesti ada tarikh dan juga catatan. Kenapa ya? Cikgu jangan cepat tulis ya. Cikgu nak tulis apa ini? Bilangan seperti biasa ialah bilangan apa yang kita nak tengok, bukan bab ya. Jadi perkara cikgu tulis apa untuk perkara? Perkara kita akan tulis bab pertama, kita nak belajar bab 1 ya, mikroorganisma. Maka apa yang kamu belajar dalam mikroorganisma ini seperti dunia mikroorganisma. Okey. Dan selain itu ada mikroorganisma berfaedah dan juga pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Cikgu, mana kamu dapat tajuk ini? Semua ada dalam buku teks sebahagian kandungan ini. Kenapa perlu salin semula? Murid-murid, cikgu dah cerita banyak kali dah, tapi cikgu perlu ulangkan sekejap je. Sebab ada antara kita selepas belajar sains, dia menyatakan dia tak belajar apa-apa dalam sains. Jadi benda ini sekarang ada sebagai bukti. Contohnya, hari ini 22 Mac belajar. Jadi lepas ini kamu akan catatkan nota, paling tidak pun buat latihan formatif. Nanti cikgu akan bagi tantangan lah. Maksudnya kamu belajar sesuatu, adakah tak kamu mencapai TP yang dikehendaki. TP yang dikehendaki. Jadi benda ini kamu akan sentiasa update. Contohnya mungkin hari Khamis 24 Mac kamu akan belajar mikroorganisma berfaedah. Jadi kamu akan catat. Jadi apabila selepas buka sekolah bersemuka nanti, benda ini kita akan sambung. Jadi cikgu, adakah kita perlu buat indeks untuk setiap bab? Jawapan dia, ya.
Jawapan dia, ya. Boleh cikgu tanya ke tak? Jelas ke tak jelas? Murid-murid yang saya hormati sekalian. Kalau jelas, sila angkat tangan. Kalau jelas, sila angkat tangan. Itu yang cikgu nak tengok tahu je. Angkat tangan je. Jelas ke tak jelas? Alia Maisara, Benshen. Amir? Amir dia angkat kan? Amir Idam. Bagus. Okey, kalau yang tak angkat tangan itu, cikgu anggap mungkin line ke ataupun kamu boleh tengok semula ya. Jiwei pun baru masuk saja. Thank you. Boleh turun tangan dah. Thank you. Jadi Jiwei nanti kamu tengok semula apa yang cikgu cakap, baru permulaan je lah. Kita sekarang bagi tahu bahawa perlu ada buku tulis. Kan tadi ada orang tanya cikgu perlu ada buku tulis ke tak kan? Kalau kamu depan screen handphone, keluarkan buku, mula tulisan. Tulis apa? Indeks. Indeks ambil dari mana? Buku teks pada bahagian kandungan. Okey, daripada kandungan. Cikgu, kenapa nak salin semua ini? Perlu supaya anda tahu apa yang kamu dah belajar. Okey, kita tak nak timbul lagi isu macam mak ayah ke ataupun pakcik-makcik ke yang dah habis belajar, cakap mereka tak belajar kat sekolah. Padahal mereka yang tak ikut kelas ataupun tak ada rekod yang betul. Tolong buat ya. Ini kerja antara kerja yang pertama. Okey, jadi kita akan mulakan dengan bab yang pertama ataupun standard kandungan. Okey, jadi seperti yang cikgu terakan di skrin. Okey, cikgu nak sekarang tunjukkan pada skrin Sabar ya. Okey. Siapa yang tak nampak, anda boleh buka mic bagi tahu cikgu ya, sebab sekarang cikgu tak nampak sangat pada anda semua. Kalau kamu tak nampak bagi tahu. Cikgu dah bukakan satu slide depan mata. Ya. Di situ tulis tema satu penyelenggaraan, penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Dalam setiap tema ada beberapa bab atau standard kandungan. Jadi tema satu yang kamu akan belajar, okey, kalau anda tengok di sini adalah mikroorganisma, bukan standard kandungan lah, bidang pembelajaran, cikgu silap guna. Memang bab itu panggil bidang pembelajaran ya. Bab yang kedua, nutrisi dan teknologi makanan. Dan yang ketiga, kelestarian alam. Kelestarian alam. Ada tiga. Okey, tiga bab dalam tema satu ni. Kita fokus hari ini ialah mikroorganisma ya. Mikroorganisma. Wei Shen Wu. Siapa yang tak tahu, cikgu terangkan dalam bahasa Cina ya, mikroorganisma, Wei Shen Wu. Benda yang tak boleh ditengok, terus menggunakan mata kita, memerlukan peralatan seperti mikroskop untuk tengok atau memerhati organisma tersebut. Okey, jadi kenapa kita nak belajar mikroorganisma ni? Paling tidak kamu tahu mikroorganisma dikatakan boleh menyebabkan kita sakit. Boleh menyebabkan kita jatuh sakit. Jadi betul ke tidak? Kita nak belajar selepas ni ya. Mikroorganisma menyebabkan kita jatuh sakit. Sampai sekarang, boleh tak cikgu tanya sekali? Dipan dan Jiwei boleh turunkan tangan dah ya, okey dah ya. Dipan, jelas ke tak Dipan? Dipan? Jelas ke tak? Kalau jelas boleh tulis kat chat box ya. Bagus. Jelas ke tak? Boleh faham ke tak? Boleh ya? Ifah? Nur Ifah, ada tak Ifah? Faham ke Ifah? Ifah? Jelas ke tak? Okey, bagus. Terima kasih ya. Jadi cikgu sambung sekarang. Hari ini kita belajar bab 1. Jadi selepas kerja anda tuliskan buku apa-apa, buku pen ke, buku panjang ikut ya. Cikgu tak ada ya katanya nak gunakan buku MPSM ke apa-apa ya, tidak ya. Buku tulis, pen pun boleh. Lepas anda buat indeks, kamu akan mula buat nota. Cikgu, nota apa? Apa yang kamu nampak pada skrin yang anda rasa nak tulis untuk buat anda faham, tuliskan. Kalau anda tak tulis, cikgu pun tak boleh buat apa-apa. Okey? Paling tidak, kamu perlu isikan latihan formatif nanti ya. Latihan formatif nanti sahabat. Jadi, bab 1 kita akan belajar standard kandungan pertama 1.1 dunia mikroorganisma. Kita akan belajar mikroorganisma yang berfaedah juga dan juga pencegahan dan rawatan mikroorganisma berbahaya. Yang pertama, dunia mikroorganisma. Maksudnya, mikroorganisma ada apa?
Oh cikgu, saya tahu bakteria, virus. Itu sahaja ke? Itu sahaja ke? 比如说讲到微生物，就是讲细菌啊、病菌啊，就是这样罢了吗？ Ada yang lain. Ada yang lain. Kita akan tengok balik. Apa itu mikroorganisma berfaedah? Ya, kita sentiasa kata mikroorganisma buat kita sakit. Jadi ada ke tak mikroorganisma yang buat kita tak sakit dan memberikan manfaat? Okay, 有没有微生物给我们带来好处的？ Ada. Kamu perlu sebut. Kamu perlu sebut selepas ni. Lepas itu adalah juga pencegahan dan rawatan mikroorganisma yang berbahaya. Ya, kalaulah anda sakit sebab mikroorganisma, apa kamu buat? Cikgu, saya tahu makan ubat. Makan ubat. Itu pun betul juga. Tapi selain daripada makan ubat, apa lagi kamu boleh buat? Dan jangan lupa pencegahan. Cegah. Elakkan. Ikut elak apa pula? Rawat kalau kamu sakit. 如果你生病了，你在医病 rawat. Cegah kamu tak sakit. Macam mana kamu elakkan sakit? Contoh COVID-19. Bagaimana kamu cegah COVID-19? Macam mana kamu nak cegah COVID-19 murid-murid? Ya, jangan 避免中 COVID-19. Oh cikgu, saya tahu pakai mask. Guna hand sanitizer, basuh tangan. Itu cegah. Kamu tak sakit tapi kamu elakkan, cegah daripada sakit. Okey, jadi kita mulai. Syazah ada? Boleh ikut ke tak Syazah? Syazah? Boleh Lepas tu Aiman 5 MPV ada Aiman? Muhammad Aiman MPV ada? Tak ada. Ada je ada. Okey, bagus. Kita tengok nanti apa alasan dia bagi ya Aiman. Okey. Cikgu dah rakam ni tau. Harap mak dia nanti dengar ya. Jadi Adam, Muhammad Adam pula. Boleh dengar? Adam? Oh Adam. Jangan tak layan cikgu. Sedih lah cikgu ni. Adam, boleh angkat tangan tak Adam? Kalau ada. Okey, bagus. Jadi kita sambung ya. Juga anda kamu memberi respons ya. Okey. Jadi ada apa mikroorganisma yang anda perlu ingat murid-murid? Apakah itu mikroorganisma dulu? Mikroorganisma rujuk kepada organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Itu roh yang kamu tahu dah. Okey, mata tak boleh nak dilihat. Tapi perlu bantuan mikroskop untuk dilihat. Seperti yang kamu tengok kat depan, bakteria Salmonella. Okey, yang tengok di bawah mikroskop elektron tetapi tak nampak. Biasanya bakteria ini dia terletak pada telur yang busuk ataupun telur yang rosak. Bakteria Salmonella. Itu pasal telur tidak digalakkan makan secara mentah. 鸡蛋是不能生吃的嘛. Antara dia bakteria Salmonella ni. Okey, mukor. Mukor ini adalah kulat roti ya. Kulat roti ya. Ia mianpao的霉菌. Oh, itu pun mikroorganisma ya. Kalau ikut Cina itu panggil 真菌. Okey, 真菌lah. Oh, ada bakteria, ada virus, ada kulat, fungi. Nanti kamu akan sebut fungi. Semua ini adalah mikroorganisma. Ada apa lagi ya? Jadi ini adalah istilah baru yang anda belajar ya. Senior kamu tak belajar. Kalau boleh ikut cikgu sebut tau. Flora normal. Flora normal. Bukan perempuan ya. Flora ini bukan rujuk pada perempuan. Tapi istilah baru. Flora, normal flora. Kata-kata English itulah. Okey, flora normal. Apa dia itu? Ya, jangan terkejut. Kita hidup bersama mikroorganisma. Cikgu saya tahu. Tadi kata roti ada kulat. Apa yang maksud cikgu adalah dalam badan kamu ada mikroorganisma. Mikroorganisma yang tinggal pada organisma hidup seperti manusia atau haiwan. Tapi dia tidak menyebabkan penyakit. Cikgu, ya ke? Ya. Murid-murid yang saya hormati sekalian, dalam badan kamu ada bakteria. Khususnya dalam usus. Usus ada E. coli. Bakteria E. coli ya. Yang membantu mencernakan makanan sama-sama. Tapi dia tak menyebabkan sakit. Dia membantu anda cernakan makanan. Pang ni xiaohuan je suruh. Tapi dia hidup bersama-sama dengan anda. Okey, kalau anda tengok pada gambar raja ni, kamu nampak di dalam badan manusia bermula dari mulut, kulit
sampai ke pencernaan makanan, sistem pencernaan makanan, termasuk juga saluran macam mana kata ya, pembiakan dan juga perkumuhan pun ada bakteria. Cikgu, saya perlu hafal ke nama-nama bakteria ini semua? Kamu tak perlu hafal, tetapi anda sekarang difahamkan bahawa badan kamu ada banyak mikroorganisma yang hidup bersama. Kamu perlu terima je. Bukannya cakap tidak. Terima dulu. Okey? Cikgu, sekarang kalau saya nak rujuk buku teks, muka surat berapa? Bagus. Kalau kamu ada buku teks itu, kamu boleh tengok terus pada muka surat. Okey? Cikgu pun tak nampak masih. Muka surat 4. Muka surat 4. Ya, tengoklah gambar itu. Cantik tak? Orang dah bagi dah. 4 dan 5. 4 dan 5. Flora normal. Kamu perlu terima perkataan itu ya. Sekali lagi, mikroorganisma bukannya di luar badan. Badan kamu pun ada. Dan sedar bahawa mikroorganisma memberi manfaat. Bukan sebut mikroorganisma, ya, kotor. Dia membantu. Jadi apa lagi? Okay, kalau kamu tengok ada bakteria Staphylococcus, Candida species semua bulat-bulat kan. Ini hanya boleh ditengok di bawah mikroskop. Jadi apakah kepentingan flora normal ni? Okay, cikgu pun teruskan semua ni. Antara dia ialah mensintesis vitamin B12 dan vitamin K. Ialah kamu tak perlu hafalkan fungsi terus pada mereka ni. Namun, kamu tahu bahawa vitamin B itu membantu pertumbuhan, vitamin K itu membantu dalam pembekuan darah semua. Okey? Jadi, bakteria dalam usus kecil, okey? Bakteria dalam usus kecil ni, okey? Bakteria dalam usus kecil merembeskan vitamin K dan vitamin B12 dan bakteria asid laktik ini menghasilkan vitamin B tertentu. Cikgu, macam pernah dengar ni semua? Ya. Okey, memang perlu tahu. Kamu jangan kata lepas tak tahu. Perlu tahu sekarang. Okey? Rupa-rupanya bakteria dalam badan ini yang membantu menghalang pembentukan koloni patogen. Apa itu patogen? Cikgu ulang, patogen. Patogen ini. Patogen ialah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Patogen ialah mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit. Contohnya bakteria, virus dan macam-macam. Tapi cikgu, tadi kamu cakap bakteria ini merembeskan vitamin K. Bagus. Baik ada yang jahat. Yang baik, dia akan membantu kita hasilkan nutrien. Yang jahat akan buat kita sakit. Jadi kita panggil dia patogen yang buat kita sakit tu. Okey? Dengan adanya bakteria yang sihat dalam badan kita, buatkan badan kita sihat, maka patogen ini tak boleh nak hidup lama sebab dia akan membantu pertahankan badan perumah kami. 你说这些好的细菌可以帮助你的身体避免别的细菌来侵犯 ，OK， 让我们身体保持健康。Okay, itu pasal kalau kamu pernah dengar orang yang asyik makan antibiotik, badan dia dah tak ada bakteria, dia sentiasa jatuh sakit. Maka doktor akan bagi dia makan probiotik supaya badan dia tumbuh balik bakteria yang sihat ini. Okay, selain itu, flora normal dalam bahasa lain, mikroorganisma dalam badan juga membantu merangsang pertumbuhan tisu badan dan juga pembentukan antibody. Menjadikan kamu lebih sihat, susah nak jatuh sakit. Boleh cikgu tanya ke tak? 1-2 orang di sini. Contohlah, cikgu tanya dulu lah. Ian Adura ada? Ian Adura masuk lambat ni. Boleh ikut ke tak? Ian Adura? Ian? Itu B. Oh boleh. Sehingga kamu nak panggil cikgu B pula. Sorry ya, cikgu bukan B kamu ya. Okey. Cikgu akan cari seorang lagi. Tak apa. Cikgu faham je Pak. Nadia Nadira. Boleh ikut tak Nadia? Nadia Nadira. Okey. Terima kasih. Cikgu sambung. Jadi, apakah mikroorganisma yang anda perlu sebut selepas kelas ini?
Jadi tolong ingat, tadi dah kata flora normal, perkataan baru kan? Apa lagi? Cikgu dah mulakan kelas tadi dunia mikroorganisma, maksudnya ada berapa jenis mikroorganisma? Jawapan dia ada 5 kumpulan dalam silibus kamu lah. Dalam kalau kita belajar bio dia lebih mendalam, tapi secara 5. Yang pertama kita panggil fungi. Cikgu tadi panggil dia kulat. Fungi atau fungi, kamu nak sebut apa biarlah. Cikgu, cendawan itu mikroorganisma ke? Kita kan nampak. Okey, murid-murid. Cendawan itu ialah fungi yang besar. Fungi yang kita tak nampak macam kulat roti itu panggil fungi juga. Kumpulan dia fungi besar. Ada cendawan sebesar cendawan dan juga sekecil-kecil kulat roti. 你知道当我们讲真菌的时候，有大到好像冬菇这样大粒的，也有小到好像霉菌这样小的。Jadi benda itu kamu perlu terima. Fungi. Apalagi alga. Juga mikroorganisma yang nampak hijau ni alga ke? Ya. Ya. Juga macam pernah nampak. Kalau kamu fikir, ya. Alga inilah yang membuatkan kolam sekolah itu nampak hijau. Cikgu ulang kolam air sekolah SMK Raja Abdullah kan ada sekolam air itu yang nampak hijau kan? Pernah kamu keluarkan air dia hijau kan? Tapi dia tak ada apa, tapi kenapa dia nampak hijau? Sebab dalam air dia itu ada alga. Dulu kalau ikut Cina lü zao zao. Okey, alga. Tak nampak tapi dia ada di situ. Perlu tengok dengan mikroorganisma. Maksud dia kalau kamu tengok mikroorganisma, tengok dengan mikroskop. Kalau kamu bawa air itu letak mikroskop, hijau ni. Nampak sebiji-biji ni. Ya, alga. Lepas tu ada protozoa pula. Kamu pun dah belajar lama, ameba ke paramecium. Itu protozoa. Okey, ameba ke paramecium. Bakteria, baru sebut dalam banyak kali dah. Dan juga paling tidak yang terbaru iaitu virus C19. Virus. Okey, COVID-19. Jadi apa beza mereka? Apa persamaan mereka? Persamaan yang pertama memang kecil lah. Tak boleh ditengok dengan mata kasar. Tapi apa perbezaan mereka? Perbezaan. Kamu tahu dia mau formula. Kenapa pula ada 5 kumpulan ni? Sebab masing-masing ada ciri-ciri yang khusus. Okey, 每一个它有它的各自的特征啊。Jadi kita pergi ke kulat dulu. Kulat ciri-ciri fungi Okay, fungi ada 2 jenis lah, makroskopik, mikroskopik. Makro besar punya macam cendawan, mikroskopik macam mukur dan yeast. Yeast yang buat roti itu dia. Okay, 酵母菌，对，itulah dia kulat. Fungi. Bentuk dia sekecil satu sel macam yeast. Okay, dan sebesar-besar dia boleh jadi macam cendawan. Multisel ini maksud dia masih kecil tetapi dia tidak terdiri daripada banyak sel. Unisel kecil tapi dia satu sel saja. Multisel ini sini rujuk kepada kecil tetapi banyak sel. Masih juga perlu mikroskop untuk kita tengok. Okey? Jadi kamu boleh tengok di sini yeast dan juga mukur. Cikgu, yeast itu bukan ke mak saya yang masak kat rumah roti itu satu-satu kecil itu tablet. Bukan ke itu kecil. Masih boleh tengok dengan mata. Tidak Yeast itu dia letak dalam kapsul. Jadi letak dalam air, kapsul itu akan pecah, yang keluar itu adalah kecil-kecil ni, yeast yang kecil. Okey, yeast. Air叫酵母. Okey, 酵母perlu tahu Jadi apakah ciri-ciri fungi ni? Okey, ciri-ciri dia. Kita perlu tengok daripada segi nutrisi, macam mana dia makan. Kebanyakan fungi itu bersifat saprofit. Saprofit maksudnya dia akan hidup di atas organisma yang mati dan rebut. 比如说它是属于分解那些死去的物质。Okay? Ada juga yang bersifat parasit. Perlu ingat, ada juga yang bersifat parasit yang memperoleh nutrien daripada perumahannya. Tapi kebanyakan dia saprofit. Okay? Saprofit. 有一小群呢是属于说 parasit 的讲说它是我再来什么？寄生寄生的。Di mana mereka hidup? Mereka hidup di tempat yang mempunyai bahan rebut, tinja macam tai, kulit haiwan dan juga makanan. Mereka suka tumbuh di persekitaran yang gelap dan lembab. 喜欢黑暗更潮湿的地方，gelap dan lembab.
Jadi fungi itu kalau kamu tengok kat rumah pun, kalau tempat yang basah macam di dalam amari, kalau dia basah, gelap lagi, lama-lama dia akan tumbuh kulat. Ada bau kulat semua kan. Jadi mak ayah kamu akan cuba keringkan dan pastikan amari itu sentiasa bersih. Okey, apakah cara pembiakan fungi ini? Jadi fungi unisel seperti yeast membiak secara asex. Asex maksudnya tak perlu dua jantina berbeza, satu pun cukup dah. Okey, satu melalui cara pertunasan. Yang nampak satu biji dari 2, 3, 4. Dia bukan mitosis, dia tumbuh macam cikgu tangan sini tumbuh lagi satu kepala, kepala itulah saja jadi cikgu yang baru, dia tanggal. Dia akan jadi tunas. Okey. Untuk yang multisel pula, dia pun membiak secara asex juga, tetapi pembentukan spora. Hai产生报纸, jadikan kecil biji-biji itu terbang. Lepas tu dia pergi mana-mana tempat, dia akan tumbuh. Itu pasal kalaulah kamu biarkan roti terbuka di udara, 一个面包如果是这样放着的话, mana datangnya mukor itu? 那霉菌哪来的? Dalam udara kita ada spora. Dalam udara kita ada spora. Nampak ke tak nampak? Kamu tak nampak. Tetapi wujud. Jadi kalau dia jatuh pada makanan seperti roti, basah, maka dia tumbuhlah kulat. Mungkin kamu tak faham lagi tumbuh kulat muka atas roti itu, cikgu pun tunjuklah. Sekejap. Cikgu pun tunjuk pada skrin. Sekejap ya. Internet line harap dia cukup bagus lah. Okey. Muka atas roti. Siapa yang tak pernah nampak, pergilah beli roti. Lepas tu buat macam ni lah, tumbuhkan. Lepas tu bagi mak ayah marah. Ya. Nampak ke tak? Ya, cikgu kotor lah. 5 MPV patut tahu. Okey? Patut tahu lah. Kalau tak pernah tengok, cikgu pun tak tahu nak cakap macam mana dah kan. Jadi, inilah mukor. Jadi, mukor itu kamu nampak macam hitam, hijau macam tu je. Tapi kalau tengok di bawah mikroskop, dia macam ni berbulu. Di bawah mikroskop. Dan setiap kepala yang benjol ni, dia akan hasilkan spora minimum beratus-ratus, boleh sampai beribu-ribu. Dia akan pecah, lepaskan ke udara. Kalau anda nak tengok juga, YouTube ada. Sila tengok. Cikgu pun tunjuk sekarang, sabar. Okey. Okey. Saya murid-murid, cikgu nak tunjukkan juga, sabar ya. Bestnya ni. Okey, jadi cikgu nak sharekan kejap. Kita tengoklah spora. Sebab banyak orang dia tak boleh nak terima. Spora itu ada di sekitar kita. Jadi cikgu nak tunjukkan. Apabila dia lepaskan, jadi kamu pun nampak. Sekejap ya. Okey. Cikgu pun tunjukkan YouTube tu kejap. Spora. Kamu perlu terima je ya. Bukan membantah spora ni. The evolutionist concept has been disseminated by different branches of human knowledge, just as mushroom spores are spread on a cool breeze. Kingdom. Over the period of a few days, each organ many countless possibilities. Okey, anda pun boleh tengok. Ini adalah rakaman oleh saintis supaya membuktikan pembebasan spora itu ke udara itu dilepaskan memang banyak. Tapi apabila dia dah pergi ke udara, dia dah bersebar, maka kamu tak nampak. Tapi realiti dia memang ada. Inilah spora, kalau jatuh pada mana-mana tempat yang mati ataupun reput, dia akan tumbuhlah cendawan yang baru. Okey, cendawan yang baru. Spora. Itulah kebaikan kita buat PDPR ya. Cikgu boleh terus tunjukkan. Kalau tidak, nak tunjukkan buku, ramai yang kata tak bawa buku ke sekolah kan. Jadi harap boleh ikut. Kita sambung ya.
Jadi untuk membiak secara seks pula, maksudnya melibatkan dua jantina, kita panggil konjugasi. Cikgu. Ulat ada jantina, betina dan juga jantan ke? Secara khusus ya. Tapi cikgu tak nak mendalam. Maksud dia, dalam dunia fungi ini ada jantan dan betina juga. Tapi kamu tak mengharaplah katanya nak tengok apakah organ pembiakan jantan ke betina. Itu di luar topik perbincangan kita ya. Okey, Nasrul. Okey, Nasrul boleh ikut. Jangan fikir benda itu je, lelaki perempuan. Nasrul ada? Nasrul boleh ikut. Betul kan tadi? Tak ada lah. Dia pergi mana lah? Tak ada. Daniel hari cikgu tak tanyakan tadi. Tak apa. Kita pilih yang lain. Aisyah Sofia boleh ikut Aisyah Sofia. Boleh tak? Ada masalah ke tak? Boleh ikut ke tak? Bukan ya cikgu ya. Cikgu tanya boleh ya? Boleh ya? Betul ya? Boleh ya? Okey, terima kasih. Jadi cikgu sambung sekarang. Kita akan pergi ke kumpulan yang kedua. Tadi adalah fungi kan. Diizinkan cikgu habiskan semua ya. Izinkan cikgu habiskan semua ya. Alga. Ciri-ciri alga adalah dia juga ada macam ada makro dan juga ada mikroskopik yang kecil. Yang makro alga itu kita panggil alga laut ataupun rumpai laut ya. Murid-murid pernah makan sushi kan? Pernah makan sushi kan? Yang hijau itu, yang balut sushi itu alga. Tapi itu besar punya. Yang kecil punya seperti yang cikgu cakap dalam kolam air nampak hijau. Itulah ada alga di dalamnya. Okey, dalam itu ada Chlamydomonas, ada Spirogyra. Cikgu, boleh tak kamu tunjukkan bukti juga? Dengan cepat cikgu tunjukkan sekarang. Okey. Kalau anda tengok, contoh. Murid-murid kalau anda pernah pergi ke sawah padi. Air sawah padi. Nampak macam mana? Nampak macam mana? Hijau kan? Kadang-kadang kita tengok hijau. Okey. Jadi alga bloom. Kita panggil banyak alga, kita panggil alga bloom ya. Alga bloom. Jadi kalau anda tengok dalam air sawah padi itu, kadang-kadang kita nampak hijau kan? Hijau. Tapi kamu keluarkan, dia bukan kotor. Dia tak banyak kotoran kat dalam. Dia nampak hijau je. Sekali lagi, nampak hijau. Okay, algae in water. Okay, kamu pun main nampak macam ni. Kadang-kadang, hijaunya memang teruk lah. Cikgu, apa yang hijau ini sekali lagi? Dia bukan sampah, bukan kotor. Okay, bukan sampah, bukan kotor. Seperti yang kamu tengok pada skrin. Banyak hijau, buku teks pun ada ya. Okay, ini sekali lagi bukan tahi. Bukan tahi ya. Yang kata tahi ya. Dia tumbuh alga yang kamu tak nampak, jadikan air itu hijau. Okey, kalau anda tengok di mikroskop, itulah dia alga hijau yang warna hijau. Chlamydomonas dia macam lipas, tapi bukan lipas saya besar. Lipas yang bentuk mikroskop. Tengok mikroskop ada dua antena kat atas tu. Kita panggil flagellum lah. Okey. Multicell Spirogyra. Spirogyra ini biasanya kamu pernah dengar dah dalam makanan suplemen. Suplemen yang makan kamu jadi sihat. Lü tau lah. Okey? Ya, yang makan dalam itu Spirogyra kamu akan jadi sihat katanya, lebih sihat. Ya ke cikgu? Itu ikut pemahaman anda. Cikgu tak boleh nak cakap lebih banyak lah. Sebab makanan suplemen adalah makanan tambahan daripada uji makanan harian. Jadi apakah cara pemakanan alga? Disebabkan dia hijau, ada klorofil, maka dia buat fotosintesis. Dia boleh buat makanan sendiri. Secara alga tak ada masalah. Dia tak ada membawa masalah besar kepada manusia. Tak akan buatkan kita sakit ya. Okay, dia hidup di air masin, air tawar, tanah yang lembap, kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Kadang-kadang kamu nampak pokok itu ada hijau, sebulat itu. Itu pun alga sebenarnya. Okey, tapi dia alga hidup dengan fungus. Kita panggil lichen. Itu cerita banyaklah.
pergi bio dah. Okey, sebesar-besar macam rumpai laut pun kita panggil dia alga. Tadi fungi sebesar-besar cendawan. Alga pun sebesar-besar macam daun kan? Macam daun tapi itu alga. Alga yang sangat besar. Okey, naga haicao. Haicao ah. Jadi ciri-ciri alga dia membiak secara aseks ya, tapi kita panggil dia secara belahan de dua. Satu jadi dua, dua jadi empat dan seterusnya. 一分二，二分四这样意思。Kalau nak seks, pembiakan secara seks libatkan jantan betina, kita panggil proses konjugasi. Kamu pun boleh nampak lah. Tengok daripada gambar raja ni. Kalau kamu tengok jantan dan juga betina bertembung, cikgu pun susah nak cakap banyak sebab ini memang untuk khas untuk bayu lah. Untuk kamu tak perlu mendalam. Maksudnya dua bergabung, bercantum jadi satu, kita panggil zygote. Zygote itu akan berkembang jadi banyak. Cikgu, benda kecil ini ada jantan betina ke? Jawapan dia ya. Jawapan dia ya. Okey, tapi kita panggil positif negatif lah. Tapi kamu tak perlu mendalam ya. Jangan fikir lelaki itu mesti ada zakar ya. Tidak, ini bukan isu zakar ke tak ada zakar. Ini kita nak sebut jantina saja. Jantan dan betina. Okey, kita pergi kumpulan yang ketiga, protozoa. Protozoa. Okey, saiz dia biasanya unicell saja seperti yang kamu nampak Uvina ini. Okey, bentuk dia ada banyak seperti kita panggil paramecium macam slipper, macam selipai, selipar kasut itu. Bentuk dia ameba yang berubah-ubah bentuk. Cikgu, boleh tengok dalam air ke? Cikgu suka tunjuk dalam YouTube ya, sebab YouTube ni jelas. Okey, sangat jelas. Jadi cikgu pun nak tunjukkan sekarang. Dan dirakam. Jadi cikgu minta izin cikgu nak tunjukkan semua ini ya. Memandangkan kita gunakan PDPR, cikgu nak memanfaatkan apa yang ada ya. Jadi kamu boleh tengok. Activity. Slide. Cup. Guna Add a drop of ambil air daripada bring the pond water in a glass cup. Add a drop of pond water on the slide that there are no air force adjustment to get pseudopodia. Note there are some cells Jadi, or kamu akan amoeba. nampak di bawah mikroskop, ini sel-sel di dalam air ini berenang lah. Okey? Kamu nampak macam-macam lah. And they live in ponds too. Ini paramecium. There are conclusions. Jadi, apa lagi? Cikgu nak tunjukkan satu lagi, iaitu, sekejap ya. Alga in water. Perlu terima saja ya, sebab benda ini memang susah untuk anda bayangkan, tetapi kamu perlu faham, okey? Benda itu memang wujud. Okey, memang wujud. Okey, contoh kat sini. Biji ni. You're on mute. Sekejap ya. Anyways, I'll say. Tiba-tiba dia We panjang. find real meaning in every moment. Kejap. Murid-murid yang saya sayangi sekalian ya. Tunggu kejap. The second year is water. Ini yang cikgu suka ni. Jadi kalau letakkan tumbuh-tumbuhan, kadang-kadang kamu nampak lama-lama dia akan jadi hijau. Hijau itu sekali lagi ialah alga. Macam kalau kamu pernah bela ikan di dalam akuarium. Kenapa dia jadi hijau? Sebab dia adalah alga. Jangan ya. Jangan ya. Memang dia wujud secara semula jadi benda ni. Okey? Jadi cikgu, macam mana kita nak hilangkan alga dalam akuarium? Kalau kamu pernah tanya soalan ini, bagus. Pernah tanya ke tak? Tak pernah. Pernah tanya ke tak siapa yang ada akuarium ni? Ya, Dipan? Good. Jadi macam mana? Cikgu, saya nampak ayah saya letak satu lampu biru. Lampu biru. Macam kat sekolah, kolam air sebelah itu ada satu lampu. Dalam air tu mereka letak lampu kan. Kurangkan hijau tu. Sebab lampu itulah kita panggil UV
cahaya UV ultraviolet lah, ataupun ultra ungu, di mana dia akan bunuhkan mikroorganisma termasuklah alga. Jadi air itu akan nampak sentiasa bersih. Alga akan dibunuh oleh cahaya tersebut. Cikgu, cahaya boleh bunuh ke? Kalau kamu pernah berenang di laut, kalaulah pernah rasa ke tak tangan kita rasa panas ke badan kita rasa panas selepas berenang? Jawapan dia, ya. Matahari ini memang dia bercahaya ada ultra ungu, boleh membakar, boleh membakar, dan kuasa penembusan dia tinggi. OK， 因为阳光里面那个紫外线是有强穿透力的，能让你的身体都能让你自己烧着吗？Dia boleh buatkan badan kamu bakar. Jadi mikroorganisma confirm mati juga kan. Jadi kita akan cerita nantilah. Jadi ini protozoa, kita sambung. Macam mana dia mendapat makanan protozoa? Kalau yang hijau, dia buat fotosintesis, tapi untuk euglena saja. Satu spesies dia panggil euglena. Kebanyakan dia jalankan fagositosis. Apa itu fagositosis, murid-murid? Dia makan sel. Sel makan sel yang lain. Kalau kamu tengok dalam gambar raja ini, ameba, nampak food particle ni makanan, dia kembangkan sitoplasma dia, kita panggil pseudopodium. Perlu ingat istilah dia panggil pseudopodium. Cukup ulang sekali lagi, pseudopodium. Kalau dia ada banyak, pseudopodium itu satu. Dia keluar, dia balut, makan. Cikgu, betul ke pseudopodium ini berlaku? Kalau kamu tanya ni, bagus. Ada saintis yang mendapat anugerah sebab berjaya merakamkan pseudopodium untuk sel darah putih. Okey, untuk sel darah putih. Kita pun tengoklah sel darah putih. Siap Aku pun nak tunjuk sekali lagi. Fagositosis. Fagositosis white blood cell. Ini memang dapat anugerah ni. Dia anugerah apa sekali lagi? Anugerah atas silap saya yang tertinggi tu pun nama Nobel. Sebab rakaman itu je. Rakaman dia tu. Sekejap. Aku pun tunjuk sekali lagi. Sekejap. Neutrophils are white blood cells that Neutrophil itu adalah sel darah putih. Kamu tengok. Jadi macam mana dia kerja. Yang bulat-bulat itu sel darah merah. Jadi macam mana dia kerja. Di situ ada bakteria. Jadi dia kerja dan makan. neutrophil. The neutrophil becomes polarized and starts chasing the bacteria. The bacteria, bounced around by thermal energy, move in a random path, seeming to avoid their predator. Eventually, the neutrophil catches up with the bacteria and engulfs them by phagocytosis. Ini ada penerangan, ada yang tak ada penerangannya. Memang ini adalah rakaman yang mendapat hadiah Dia memang ada banyak, tapi cikgu nak bagi tahu fagositosis pemakanan dia yang dia keluarkan, dia tangkapkan mangsa dia itu pun benar kamu boleh tengok. Jadi dia keluarkan dua tangan dia, lepas tu dia makan ataupun dalam bahasa membalutkan sel, engulf the bacteria, engulf. Dia balutkan dia dan mencernahkan dia, makan. Okey, sambung lagi. Tan Nen Song boleh ikut tak Tan Nen Song? Tan Nen Song boleh ikut tak? Kalau boleh ikut angkat tangannya. Tak jawab pun tak apa. Boleh faham ke tak? Angkat tangan je, boleh faham je. Nen Song? Amin Idam, thank you. Tan Nen Song ada Tan Nen Song? Buat apa tu? Tiffany boleh ikut? Tiffany? Boleh. Boleh, thank you. Satu lagi cikgu nak tanya. Farah Syakila. Farah Syakila boleh ikut? Farah Syakila? Boleh ikut? Boleh ya? Jadi cikgu sambung ya. Kalau terlalu cepat bagi tahu cikgu ya. Jangan bagi cikgu shock sendiri cakap je. Jadi fagositosis. Ameba bergerak ke arah makanan, dia mengepung, bukan membalut, silap. Mengepung itu betul, mengepung dia dekat.
engulf. Okey, mengepung lah. Dia guna BM mengepung lah. Saya guna istilah membalutkan tadi. Mengepung makanan, pembentukan vacuum makanan, lepas tu makanan dicernahkan dan nutrien diserap oleh ameba. Okey, kamu perlu tahu fagositosis. Istilah baru ni perlu tahu. Tadi kata flora normal kan? Mikroorganisma ada fungi, ada alga, ada protozoa, bakteria dan virus. Di dalam protozoa ini, cara makan dia ialah fagositosis. Perlu ingat. Jadi, dia biasanya dijumpa di air tawar. Okey, hidup di dalam air tawar, air laut, tanah lembap seperti ameba. Cikgu, ya ke? Jadi, kalau saya suka jenis berenang di air ini, apa cerita? Ialah, itu atas budi bicara lah. Memang kamu akan bersentuhan dengan protozoa. Okey? Cikgu pun tak nak menakutkan kamu ya. Jadi cikgu, boleh ke dia masuk ke dalam mata saya? Boleh ke dia masuk ke dalam perut saya? Semua boleh. Tapi dia membuatkan anda sakit ke tak sakit itu di luar daripada topik perbincangan cikgu. Okey, cikgu pun tak nak menakutkan kamu ya. Fikirkan kamu mandi, benda tu mata-mata masuk telinga. Jadi dalam air hijau ini selain daripada ada Euglena ni semua kan. Ini Chlamydomonas ni. Okey, kamu juga ada ameba, ada paramecium sekali. Hijau itu lebih kepada alga. Yang bukan hijau dia lebih kepada protozoa. Macam itu. Protozoa itu dia makan sisa-sisa makanan dalam air yang kecil. Okey, macam pengutin sampah lah, ambil makan. Tapi alga fotosintesis. Jadi cara pembiakan dia untuk asexual seperti alga belahan dia dua, satu jadi dua. Macam mitosis sama je. Dan untuk seks pula tetap melibatkan konjugasi. Kalau kamu tengok konjugasi ni, cikgu, ada jantan betina ke paramecium ni? Jawapan dia ya. Kalau kamu tengok di sini, dua ini dia akan sambung, gabung. Lepas tu menjadi bertukarlah. Panggil apa itu? Nukleus kat dalam. Di situlah lepas bertukar, dia akan menghasilkan DNA yang campur. Maksudnya yang sudah bergabung. Adalah, cikgu pun tak nak cerita banyak. Itulah seks, melibatkan dua individu yang berlainan jantina. Secara amlah, dua individu. Seks ada ya, aseks itu biasa. Seks itu pun ada. Okey? Jadi sekarang kita akan pergi bahagian yang paling membencikan semua orang lah, iaitu bakteria. Jadi murid-murid, bakteria. Dan juga nanti virus kita habiskan semua dunia mikroorganisma ni. Bakteria adalah mikroorganisma unisa antara 0.2 mikrometer ke 10 mikrometer. Sangat kecil. Dia hanya boleh tengok oleh mikroskop cahaya yang berkuasa tinggi. Bentuk dia, ada 4 spera, rod, pilin, koma. Bentuk spera kita panggil coccus. Spera, biji macam telur. Rod itu berbentuk macam rod kita panggil bacillus. Pilin, berpusing, berputar, spiralum, koma. Maksudnya berbentuk yang tak menentu, kita panggil vibrio. Ada 4 bentuk asas. Cikgu, saya perlu tahu ke? Objektif biasa tanya. Objektif. Soalan objektif lah. Bulat sfera. Fokus sfera. Bacillus itu bentuk rod. Perlu sebutlah. Kerap sebut. Okey. Jadi macam mana bakteria mendapatkan nutrisi? Untuk bakteria yang warna hijau, yang ada klorofil, biasa fotosintesis. Bukan semua. Okey. Untuk bakteria yang bersifat parasit, dia akan mendapat nutrien daripada perumahan. Ini yang membuatkan kita sakit. Kalau bakteria yang parasit masuk dalam perut kita, ini yang buat kita cirit-birit. Pernah dengar perkataan cirit-birit tak? Dia timbul tu. Kenapa kamu cirit-birit? Keluar bawah dan keluar atas muntah. Sebab bakteria masuk dalam badan kamu buatkan anda tak selesa. Badan kamu tahu, tapi sel darah putih tak mampu nak hapuskan semua. Jadi dia perlukan badan kamu keluarkan dia secara mekanikal. Jadi kamu keluar secara bawah, berak banyak, berak cair. Keluar atas pula muntah. Okey. Jadi apa lagi?
Kalau anda tengok di sini, ya kulit yang macam ini, kalau tak silap cikgu ini pakai kaingan lah. Kalau untuk Cina lah. Maksudnya kulit yang keras kata itu lah. Kita pakai anthrax itu pun disebabkan oleh bacillus ataupun bakteria lah. Okey. Nampak bacillus anthracis. Bakteria juga ada jenis yang saprofit di mana dia mendapatkan makanan daripada organisma yang mati. Okey. Secara bakteria hidup di mana-mana saja. Udara, air laut, tanah dan juga termasuk bahan yang merekut. Bahan yang merekut. Mana-mana saja. Cikgu, meja ada bakteria ke? Mungkin. Mungkin, kita tak tahu. Jadi kita perlu sentiasa bersihkanlah permukaan yang kita sentuh. Cara pembiakan bakteria termasuk belahan ada dua. Macam biasa, A-sex belahan ada dua, satu jadi dua. Okey. 一个分成两个，不需要有两个性别的，一个条。Dan juga seks melalui proses konjugasi lagi. Kamu pun boleh nampak, dia tulis kat sini donor dan recipient. Donor dan recipient, bukan jantan dan betina lah. Tapi dia melibatkan dua individu. Yang donor ini keluarkan pilus lah. Bukan zakat penis lah, bukan pilus lah. Jadi sambungkan, di situ mereka buatkan pertukaran DNA. Pertukaran DNA. Pilus sambungkan dua-dua, jadi bertukar DNA. Jadi di situlah akan menghasilkan bakteria yang ada DNA yang bercampur. Okey, ini adalah pembiakan seks ya. Nanti dia akan melahirkan banyak yang lebih tahan rasa. Itu pun cikgu tak cerita banyak lah. Seks melalui konjugasi, pembiakan seks ya. Jadi bagi yang dunia virus kumpulan terakhir hari ini, ini yang kita nak sentuh hari ini yang terakhir, iaitu size. Murid-murid, size virus lah, kita pergi ke size virus pula, ialah organisma paling seni, paling kecil. Ukuran kurang daripada 0.5 mikrometer. 0.5 mikrometer okey. Bentuk dia seperti bakteria, ada 4 jenis tapi nama dia lain. Sphera. Kalau bakteria kita panggil coccus ya. Sphera bentuk coccus kan. Helix. Tapi untuk bakteria spiralum. Tapi ini helix. Polyhedral. Macam bentuk bersegi yang berbeza. Bentuk bersegi. Yo lincau de. Polyhedral. Kompleks yang sangat complicated. Macam roket. Kompleks. Kau perlu tahu. Jadi virus influenza termasuklah COVID-19 ialah virus yang berbentuk sfera. 像一个球体的。Okay, perlu tahu. Jadi struktur asas dia terdiri daripada asid nukleik DNA dan juga protein. 每一个 virus ，setiap virus ada protein, ada DNA。它有一个蛋白质层，里面有那个应该讲说 DNA 啦。Okay. Jadi kalau anda tengok di sini protein di luar, dalam DNA dalam, okay, protein luar ini, ini protein. Okay, ada berbagai bentuk, sfera, hidro, polyhedral dan juga kompleks. Perlu tahu bentuk dia. Virus tidak mempunyai ciri hidup. Okay, dia tak macam manusia ya, ataupun macam organisma lain. Dia untuk hidup tak. Dia punya tujuan adalah hanya membiak saja. Membiak. 它只是为了繁殖而去怎么讲啊？ Dia sebab dia nak membiarkan barulah dia pergi menjangkiti sel-sel lain. 它就是为了要变多它的数量才去攻击别的细胞这样子。 Jadi dia tidak menjalankan respirasi, pertumbuhan dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. Perlu tahu, 它是没有生物的那些特质。Okay, dia membiak sahaja melalui cara menjangkiti sel perumahannya. Okay, 它的存在的价值就是为了增加数量而去攻击别的细胞，没有用下了。Itu bahasa kita panggil virus, 病毒。 Kalau kamu tengok virus kompleks ini bakteria yang berumah dia jangkitkan dia. Nampak? Masukkan virus DNA ke dalam, lepas itu dia akan bakteria itu hasilkan banyak virus.
Sebab dia punya tujuan dia nak jangkitkan sel lain untuk lahirkan, membiakkan lebih banyak virus saja. Itulah hidup virus. Jadi kamu tak perlulah secara mendalam untuk isu virus ini, tapi kamu perlu tahu virus tidak mempunyai ciri hidup. 它是没有那个生物的特质，没有，tidak ada ciri organisma hidup. Dia nak membiak saja. Demi membiak, dia akan jangkiti sel-sel lain. Okey. Jadi kita pun tak nak pergi jauh. Murid-murid yang saya hormati sekalian, dia pun nak tamatkan kelas hari ini untuk 5 saja. 5 perkara di sini ya. Kita memang belajar dunia mikroorganisma. Dunia mikroorganisma ya. Cikgu pun tak nak pergi dalam. Yang penting hari ini kamu perlu faham bahawa mikroorganisma ada 5 grup saja, 5 kumpulan. Fungi, alga, protozoa, bakteria dan virus. Masing-masing mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Cikgu, mana yang kita nak belajar dalam buku teks ni? Kalau anda ikut buku teks daripada muka surat 5, okey, muka surat 5 ni baca sampai ke muka surat sekejap ya. Muka surat, cikgu pun tak nak pergi banyak. Muka surat 15. Muka surat 15 ya. Tengok. Muka surat 3 tadi sampai ke 15 kan, banyak kan. Jadi cikgu nak anda faham setiap mikroorganisma itu, kumpulan itu, apakah ciri dia, nutrisi dia dan cara membiak. Okey, ciri dia termasuk bentuk dia kan. Jadi macam mana dia makan, nutrisi dia dan bagaimana dia membiak. Itu yang biasa ditanya dalam soalan objektif. Okey, soalan objektif. Dan murid-murid yang saya hormati sekalian, kalau kamu ada masa sekarang memang kita akan pergi ke dalam praktis formatif satu persatu. Ya. Selepas anda siap indeks ini, ada setengah jam ni, murid-murid, muka surat 27 muka surat 27. Kamu akan jawab praktis formatif 1.1 dalam buku tulis anda selepas indeks. Kalau kamu ada buat nota sendiri lagi bagus. Tapi wajib buat ialah praktis formatif. Okey, kita akan siapkan praktis formatif 1.1 dan 1.2 pada kelas yang akan datang lah, iaitu hari, kalau tak siap cikgu, hari Khamis ya. Kita akan jumpa lagi. Kita akan jawab praktis formatif 1.1 muka surat 27 ya. Jadi ada soalan ke tak? Jawapan mah Chong Jaling. Boleh ikut ke tak Chong Jaling? Jaling? Jiwei boleh ikut Jiwei? Jaling? Jaling dah kan? Jiwei, thank you. Dan last sekali juga nak tanya seorang lagi. Siti Adila Izzati. Boleh ikut? Boleh ke tak? Boleh ke tidak? Siti Adila? Cikgu saiz kena hafal ke? Saiz tak perlu hafal. Tapi kamu perlu tahu contoh cikgu tanya. 5 kumpulan mikroorganisma, mana satu yang paling kecil? Lipat jawab. Apa yang paling kecil? Jawapan dia apa? Lipat. Cikgu tak tulis kat situ Apa dia? Why? Terus, faham ke tak? Baguslah. Lepas itu bakteria, dia lebih besar daripada virus, ya. Tapi dia masih kira kecil. Alga juga kecil. Ada yang besar juga alga, macam rumpai air. Macam itu je. Kamu tak perlu tahu exactly size dia lah sampai mendalam. Kalau boleh, silakan. Jadi harap semua boleh ikut. Itu saja untuk hari ini Siapa ada soalan? Sebab lepas ini kamu akan buat indeks dan juga buat latihan formatif Siapa ada soalan? Kalau tak ada soalan, boleh tak cikgu tanya sekali lagi? Siapa yang tak faham? Ada siapa yang tak faham? Kalau tak ada, itu saja untuk hari ini. Cikgu minta selepas ini isikan kehadiran seperti yang link yang cikgu bagi itu, dan cikgu akan rakamkan